di Ampang, Selangor, Parti Keadilan Rakyat dalam satu perhimpunan yang besar telah mengumumkan calon Pakatan Harapan di Parlimen Tebrau ialah Saudara Jimmy Puah. Jadi tajuk ucapan saya ini nak berkongsi dengan saudara-saudari siapa itu Jimmy Puah, nama penuh dia Jimmy Puah WC. Saya rasa saya layak untuk menerangkan siapa saudara Jimmy Puah ini. Dengan jujur saya cakap, kerana beliau telah diangkat menjadi calon, adalah dalam pilihan raya itu bukan saja parti politik itu penting, tetapi calon yang nak kita undi itu pun mesti kenal, mestilah orang yang kita percaya. Kira-kira 20 tahun yang lalu, saya bertemu dengan seorang peguam yang muda, lawyer Jimmy Puah. Jimmy Puah seorang lawyer dan saya juga seorang lawyer. Kami mengamalkan profession undang-undang kami di Johor Bahru, di Mahkamah Johor Bahru. Jadi masa itu saya belum jadi ahli parlimen Pasir Gudang, Jimmy belum jadi adun lagi. Saya kenal beliau sebagai seorang peguam yang bijak, lulusan University of London, sarjana muda undang-undang daripada University London, United Kingdom. Kemudian dia belajar lagi sampai dapat sarjana, master di universiti yang sama. Beberapa tahun beliau berada di London, belajar lagi. Jadi banyak semasa dia belum jadi masuk politik lagi. Beliau sebagai lawyer, kami berdua dan beberapa kawan yang lain banyak terlibat membela rakyat miskin, para pekerja. Peguam tak boleh cerita benda-benda macam gini lebih-lebih. Tapi ada satu perkara saya nak bagi tahu. Saya pernah menjadi lawyer. Anak guam saya, Jimmy Puah. Dia saman kerajaan. Dia saman kerajaan persekutuan, dia saman Perdana Menteri Najib Razak kerana mungkir janji. Kerajaan Barisan Nasional janji highway EDL tak kena tol. Masa belum siap EDL. Sampai ke Pasir Gudang, Johor Bahru. Tapi bila dah siap, kerajaan mungkir janji nak kenakan tol. Jimmy challenge saman kerajaan di Mahkamah Tinggi Johor Bahru. Dia jadi plaintiff, dia tak boleh dalam masa sama dia tak boleh jadi peguam. Dia minta saya jadi peguam. Kita lawan. Memanglah dalam kes-kes judicial review semakan kehakiman ini,
susah nak menang, nak challenge kerajaan Najib waktu itu, kerajaan Barisan Nasional. Kami kalah dalam kes itu. Sudah lawan-lawan kalah. Jimmy kena tanggung sendiri kos dia. Saya ingat kos dia 8,000. 16 ada dua responden, dependent, seorang 8,000, kerajaan Malaysia 8,000, satu lagi Perdana Menteri 8,000, 16,000. Jimmy keluar daripada poket dia sendiri. Tapi dia dapat khidmat peguam percuma aja. Okey. Baik, tak apa. Kami kalah, Jimmy kena keluar duit. Tapi sekarang saya nak tanya, kesan daripada kita challenge itu, adakah kita bayar tol EDL sekarang? Tidak. Jadi orang lupa. Ramai yang ingat, tapi ini jasa. Khususnya kepada rakyat Tebrau, saya kenal Jimmy, dia kenal saya. Macam Pak Izzuddin cakap tadi, dia Melayu. Saya ni muka nampak Cina, tapi orang Melayu. Jimmy orang Cina. Yudhiswaran orang India. Tapi bagi kami inilah kita sebagai rakyat Malaysia. Dan pemimpin seperti Jimmy yang faham tentang politik, faham tentang perlembagaan negara, faham kedudukan orang Melayu, faham tentang kedudukan Islam, faham tentang kedudukan Raja-Raja Melayu. Bukan saja faham, dia expert dalam hal perlembagaan, constitution. Jadi ini satu aset kepada pengundi-pengundi di Tebrau. Jadi saya tambah sedikit lagi. Nak cerita yang rekodnya. Parti Keadilan ini di Johor, Parti Keadilan ditubuhkan pada tahun 1999. Parti Keadilan ini menang di Pulau Pinang, menang di Selangor, menang di Negeri Sembilan, negeri-negeri yang lain, Perak. Tapi Johor, Parti Keadilan tak pernah menang-menang, kalah memanjang. Tapi pada tahun 2013, pilihan raya 2013, Saudara Jimmy Puah, dia pecahkan rekod. Jimmy adalah adun ahli Dewan Undangan Parti Keadilan yang pertama di Johor menang di kerusi Bukit Batu. Boleh bagi tepuk. Dia yang memecahkan kebuntuan itu. Kemudian dia pertahankan kemenangan keadilan dan kemenangan beliau di Bukit Batu pada pilihan raya umum ke-14 2018. Dua penggal beliau menang. Artinya ada rekod sebagai ahli Dewan Undangan Negeri, wakil rakyat. Selepas menang 2018 pilihan raya yang lalu, kali pertama Parti Keadilan, Parti Amanah, DAP, Pakatan Harapan boleh bentuk kerajaan negeri Johor pada waktu itu. Jadi selepas kita menang 1-2 hari, pada waktu itu Tan Sri Mahyudin, waktu itu dia bersama PH sebagai Presiden Bersatu, panggil saya
pukul 12 malam di rumah dia di Kuala Lumpur, kami ada bermesyuarat untuk nak bentuk kerajaan negeri Johor. Menteri Besar dah tahu, masa itu Allah yarham Dato' Osman Sapian. Tapi nak bentuk kerajaan, Tan Sri Mahyudin tanya saya, Hasan, Parti Keadilan nak berapa jawatan Esko? Saya kata paling kurang mesti 2 jawatan Esko. Kalau tidak, saya tak setuju. Kami tak setuju. Okey, kata Muhyiddin. Siapa nama Esko yang nak dikemukakan itu? Dia kata, siapa wakil keadilan nak jadi Esko? Pukul 12 malam. Waktu itu ada 5 adun keadilan yang menang. Tapi saya jawab kepada Tan Sri Mahyudin pada malam itu di rumah dia, saya kata, Esko yang paling senior dari keadilan, saya cadangkan Jimmy Puah. Muhyiddin tanya, kenapa? Saya kata, dia sudah 2 penggal. Waktu itu, dia sudah penggal yang pertama, dia sudah jadi adun, kemudian masuk lagi dia menang. Apa lagi alasan, kata dia? Saya kata, dia seorang peguam yang terlatih, yang mahir. Apa lagi tadi yang boleh apa dia? Saya kata saudara Jimmy ini adalah aset kepada negeri Johor kalau kita latih dia. Pendidikan dia tinggi, saya kata. Dia ada seperti yang saya sebut awal-awal, latar belakang pendidikan dia seorang sarjana undang-undang daripada University of London. Bila saya cakap macam itu, Muhyiddin angguk kepala dan setuju. Esoknya, terus diisytiharkan pembentukan kerajaan. Jimmy diperkenankan oleh Kebawah Duli Sultan Johor sebagai Exco. Bila dia jadi Exco, dia jaga pelaburan negeri Johor. Boleh kata kalau cakap tiap-tiap minggu dia pergi ke luar negeri itu lebih-lebih lah. Exaggerate. Tapi sekurang-kurang 2 minggu sekali dia mesti dihantar oleh Menteri Besar ke overseas. Ke Timur Tengah, ke Taiwan, ke Jepun, Asia dan juga Eropah. Membawa FDI, Foreign Direct Investment, pelaburan modal asing datang ke Johor. Itu sebelum COVID. Sebelum kerajaan kita ditumbangkan. Johor lah dapat kalahkan Selangor. Dapat kalahkan Pulau Pinang, tarik modal asing. Ini dia. Saudara Jimmy. Maknanya, tidaklah sia-sia bila saya ketengahkan beliau sebagai calon keadilan, calon PH untuk pegang Esko. Esko yang jaga perdagangan dan termasuk Esko yang jaga air. Dah 3 hari pasir gudang tak ada air di beberapa kawasan. Saya tak nampak lagi Esko kerajaan BN yang ada sekarang, Esko yang bertanggungjawab tentang jaga air, berdepan dengan surat khabar, berdepan dengan media bagi tahu. Tidak sama seperti Jimmy, pasal dia jaga bukan saja perdagangan luar negeri, pergi Johor, dia juga in charge jaga air. Kalau ada masalah air, loji tercemar, air putus, dia tampil ke depan segera memberi keyakinan kepada rakyat masalah itu akan diatasi
dia bersikap tegas dengan Runhill SAJ, tapi Esko yang jaga air kerajaan Johor sekarang ini, saya tak nampak. Orang Melayu kata tak nampak batang hidung dia. Jadi, begitulah. Jadi, setakat itu saya ingin sampaikan, dan saya berharap, saya punya keyakinan, kalau Pakatan Harapan dibagi mandat oleh rakyat, kita bentuk kerajaan, kita berharap ahli parlimen yang muda, yang banyak inisiatif ini dapat kita angkat dari Johor ini untuk menduduki jawatan-jawatan yang penting dalam kerajaan Pakatan Harapan selepas kita pilihan raya nanti. Bukan saja kita nak angkat Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, Rafizi Ramli nak jadi, kita angkat jadi menteri. Kita juga berharap orang-orang yang ada track record macam Jimmy Puah ini, kita boleh angkat dari Teberau ini menjadi suara kita semua. Setuju tuan-tuan? Jadi begitulah saudara pengusi, ucapan saya serba sedikit pada malam ini. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada saudara Hassan Karim atau juga dikenali sebagai Pak Hassan, calon ahli parlimen Pasir Gudang. Walaupun beliau calon Pasir Gudang, tapi malam ini banyak perkongsian mengenai calon yang akan bertanding di